Cara membuat penggalak tumbuhan. Murid-murid boleh lihat buku teks muka surat 138 dan 139. Baiklah murid-murid, mari kita baca terlebih dahulu petikan yang diberikan. Cara membuat penggalak tumbuhan. Cikgu Syah mengedarkan artikel tentang cara membuat penggalak tumbuhan kepada murid-muridnya. Penggalak tumbuhan berfungsi untuk menggalakkan kesuburan pokok selepas dibaja. Kita boleh membuat penggalak tumbuhan sendiri. Bahan dan peralatan yang diperlukan adalah seperti yang berikut. Apa ya? Ya, 2 biji telur, sebotol susu kultur, bekas plastik dan botol penyembur. Baiklah, langkah yang pertama, mula-mula pecahkan telur ke dalam bekas plastik. Kedua, kemudian tuang sebotol susu kultur ke dalam bekas tersebut. Ketiga, goncang sehingga sebati. Simpan dalam suhu bilik selama 3 hari. Keempat, penutup bekas plastik perlu dilonggarkan agar gas-gas yang terhasil dapat keluar. Yang kelima, selepas 3 hari, periksa keadaan larutan. Ambil 2 hingga 3 sudu larutan tersebut dan tambahkannya dalam 1 liter air ke dalam botol penyembur. Langkah keenam, iaitu langkah terakhir ya. Semburkan larutan pada daun pokok buah-buahan atau sayur-sayuran pada waktu pagi dan petang. Penggalak tumbuhan tersebut boleh digunakan antara 1 hingga 3 kali seminggu. Baiklah murid-murid, sekarang apa yang perlu murid-murid buat? Ya, murid-murid perlu menerangkan proses penghasilan penggalak tumbuhan. Boleh murid-murid cerita semula cara-cara untuk membuat penggalak tumbuhan? Cikgu akan bantu murid-murid di sini. Baiklah, murid-murid lihat dulu nombor yang telah diberi. Maksudnya ada 6 langkah yang perlu kita buat untuk membuat penggalak tumbuhan. Baiklah, bagaimana caranya? Murid-murid perlulah tahu kata kunci ya supaya murid-murid lebih ingat dan senang untuk menceritakan kepada orang lain. Baiklah, langkah yang pertama. Di sini telah diberi, cikgu telah gariskan ya, pecahkan telur ke dalam bekas plastik. Ya, maksudnya langkah yang pertama, pecahkan telur ke dalam bekas plastik. Yang kedua, tuang sebotol susu kultur ke dalam bekas tersebut. Yang cikgu gariskan ini ialah kata kunci ya. Baiklah, kemudian yang ketiga, apa langkahnya? Goncang sehingga sebati. Okey? Dan biarkan selama 3 hari. Kemudian, langkah keempat, selepas 3 hari itu, sebelum tu, penutup bekas plastik perlu dilonggarkan ya, agar gas-gas akan dapat keluar. Dan kelima, selepas 3 hari, barulah kita periksa larutan tersebut. Okey. Kemudian ambil 2 atau 3 sudu larutan dan tambahkan ke dalam 1 liter air ke dalam botol penyembur. Dan akhir sekali, barulah kita boleh semburkan larutan tersebut pada daun pokok, buah-buahan ke, sayuran ke yang kita tanamlah pada waktu pagi dan petang. Maksudnya 1 hari 2 kali. Dan penggalak tersebut boleh digunakan antara 1 hingga 3 kali seminggu. Maksudnya dalam seminggu kita boleh buat sekali ataupun 3 kali seminggu. Murid-murid, cikgu nak tanya satu soalan. Mengapakah penggunaan bahan semula jadi lebih baik daripada bahan kimia? Maksud cikgu, baja yang kita gunakan adalah baja semula jadi. Lebih baik daripada baja bahan kimia. Kenapa ya? Kerana baja kimia mengandungi sisa racun. Sisa racun ni dia kekal dalam tanaman, kekal dalam buah-buahan yang kita makan.
kekal dalam sayur-sayuran yang kita makan walaupun kita sudah basuh. Jadi, sebab itulah kita perlu menggunakan bahan semula jadi. Seterusnya, orang yang mengalami alergi makanan akan berkurang dengan makan makanan organik, iaitu makanan yang telah digunakan bahan semula jadi. Seterusnya, mengandungi sedikit pengawet tetapi segar dalam masa yang lama. Maksudnya, penggunaan bahan semula jadi tadi, dia hanya mempunyai sedikit saja pengawet. Tetapi, sayuran yang kita tanam tu masih segar ya dalam tempoh yang lama. Dan akhir sekali, penggunaan baja kimia membahayakan sistem saraf manusia. Jadi, pandai-pandailah kita memilih makanan yang terbaik ya. Nampaknya pelajaran kita sudah pun tamat. Cikgu berharap agar murid-murid terus istiqomah untuk melakukan ulang kaji di rumah. Jangan berputus asa, jangan malas-malas kerana ilmu itu perlu sentiasa kita gali. Sekian sahaja untuk hari ini. Jumpa lagi.